Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid tahun 6 yang Ustaz kasih sekalian, bertemu lagi kita kembali pada PDPR kali ini, iaitu tajuk Perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Tajuk ini kamu boleh buka pada buku teks pendidikan Islam muka surat 149, dan ini merupakan bahagian yang kedua. Anda boleh rujuk pada link nanti untuk bahagian yang pertama. Baiklah, kita teruskan kepada kesan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa perkara yang telah Rasulullah laksanakan strategi ketika menyebarkan agama Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Dan selepas daripada itu, terdapatlah beberapa kesan daripada dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama ialah terbentuklah masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup bersatu padu, aman dan damai. Jelasnya, masyarakat Islam pada ketika itu menjadi teguh akidah. Makna teguh akidah ini, mereka mempunyai pegangan agama yang padu. Kehidupan mereka sentiasa tolong-menolong dan juga aman, damai dan juga harmoni. Ini adalah apa yang dimaksudkan yang pertama ini. Yang kedua, negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Okey, ini jelas. Dan yang ketiga, ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab. Pada ketika itu, semua orang Islam berperanan untuk berdakwah. Maka pengaruh Islam pada ketika itu menjadi semakin meluas, semakin berkembang kerana semua orang berdakwah berkenaan dengan agama Islam. Jadi tiga perkara ini iaitulah antara kesan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika selepas pembukaan Kota Mekah. Kemudian mari kita lihat iktibar daripada perkembangan dakwah Islam. Rasulullah telah melalui pelbagai ujian dalam menyebarkan dakwah. Dan apakah iktibar yang boleh kita ambil daripada perkembangan dakwah Islam baginda sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama ialah kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah, menyebarkan kebenaran Islam kepada semua. Tugas berdakwah ini mestilah disertai dengan ilmu, perancangan dan cara yang berhikmah. Ya murid-murid, oleh itu mari kita sama-sama mantapkan ilmu. Terlebih lagi kepada kamu semua, pelajarilah segala ilmu yang berkaitan dengan agama Islam dan sebarkan berkaitan dengan kebaikan agama Islam ini kepada semua orang, supaya dengan cara inilah kita berdakwah agar semua orang dapat mengetahui berkaitan dengan kebenaran agama Islam. Dan cara penyebarannya itu tidak semestinya kita mengatakan berkenaan dengan kebenaran Islam, tetapi berkenaan dengan berkaitan dengan perlakuan juga. Cara kita melakukan perbuatan baik, akhlak yang baik, itu merupakan juga cara berdakwah. Yang kedua, kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia, kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial,
dan ekonomi. Kita mesti bersatu padu dan jangan berpecah, kerana kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Yang ketiga pula ialah musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Oleh itu, kita mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, kerana dengan ilmu kita akan dapat menangkis dakyah-dakyah daripada musuh Islam. Cuba lihat yang ini, apa lagi yang dikatakan pada perkara yang ketiga ini ialah dengan ilmu. Oleh itu, ilmu adalah salah satu merupakan tunjang kepada ilmu adalah merupakan suatu tunjang kepada kekuatan agama Islam. Oleh itu, marilah mantapkan ilmu supaya dengan ilmu itu kita dapat menangkis serangan daripada musuh-musuh Islam. Jelas ya? Ini berkenaan dengan i'tibar ataupun pengejaran daripada perkembangan dakwah Islam. Baiklah, untuk aktiviti bertulis, Ustaz telah sediakan dua soalan yang senang. Yang pertamanya ialah nyatakan 3 kesan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi kamu boleh rujuk pada video Ustaz ataupun dalam buku teks kamu. Dan yang kedua ialah nyatakan 3 iktibar daripada perkembangan dakwah Islam. Ya. Jadi dua soalan ini merupakan soalan yang senang dan kamu boleh laksanakannya. Ya, saya harap selepas daripada kamu menyelesaikan tugasan ini dan dapat menyerahkan kepada Ustaz untuk Ustaz menilai tugasan kamu. Ya. Baiklah, terima kasih. InsyaAllah bertemu lagi kita pada PDPR akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.